Kita lihat dari segi kos pelaburan, contohnya sawit, biasanya 1 ekar memerlukan lebih kurang dalam 8 hingga 10 ribu lah. Kos pembangunan sehingga berbuah. Tetapi untuk durian sebenarnya kos pembangunan sepokok durian adalah lebih kurang dalam 4 ribu. Kalau seekar kita tanam dalam 30 pokok, kita memerlukan 120 ribu, hingga kalau 40 pokok memerlukan hingga 160 ribu lah. Jadi nampaknya kos pembangunan durian sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat dari segi banyak orang, persepsi umum, dapati kalau nak melabur durian memerlukan lebih kurang dalam 3 hingga 60 ribu, sudah memadai kebanyakan pengiraan yang dibuat. Tetapi kalau kita buat pengiraan yang betul-betul, contohnya kalau kita nak membangunkan 5 ekar memerlukan seorang pekerja. Kalau kita bayar gaji seorang pekerja 1.500 sebulan, setahun dan memerlukan 18 ribu. Kali dengan 5 tahun dan memerlukan 90 ribu. Jadi 90 ribu bahagi dengan 5 ekar, seekar lebih kurang kita memerlukan 18 ribu. Itu hanya kos tenaga buruh. Jadi bagaimana dengan 30 ribu itu mencukupi? Saya pun tidak tahu dari mana angka itu diekstrak keluar. Biasanya bila saya sebut angka yang kita perlukan dalam 100 hingga 150 ribu, banyak orang yang terkejut dan tidak mempercayai angka yang saya keluarkan. Tetapi banyak yang tidak mengira dari segi kos tenaga buruh, persediaan kolam, pengairan, persediaan tanah, pagar, jentera yang nak digunakan, kereta yang digunakan, dan lain-lain lagi. Kos baja, kos benih, dan lain-lain kos lagi yang tidak terlihat. Jadi kalau begitulah persediaan kita, punca yang menyebabkan banyak pelaburan yang tidak berjaya disebabkan persepsi ialah kita menggunakan bajet sawit untuk bajet durian. Malahan bajet itu sebenarnya tidak sempurna, sebab bajet sawit 8 ribu boleh, sebab tidak memerlukan persediaan yang rapi. Dan pendapatan untuk sawit kalau seekar, kalau ikut Puratahaga, dianggapnya kalau 500 setan, kita boleh dapat lebih kurang dalam setahun untung 2.000 lebih. Dan kalau durian kita buat betul-betul, contohnya sepokok kita seandainya katanya kita dapat 50 biji, kali dengan 2 kilo, kalau kita kira semua grade A lah, sebab 50 biji kita boleh pilih kan, 100 kilo kali dengan Puratahaga, lebih kurang 40 ringgit, kita akan dapat 4.000. Kos untuk menjaga sepokok durian bagi sempurna betul-betul, kita memerlukan 1.000 ringgit. Jadi untung kita 3.000. Jadi sepokok durian sebenarnya bersama dengan sepokok sawit. Dan pendapatan banyak orang kata ROI kalau durian nak pulang biasanya kira 7-8 tahun kalau ikut yang secara profesional. Tetapi hakikatnya kalau nak pulang ROI, banyak petani memerlukan 12 hingga 15 tahun. Jangan terkejut dengan angka ini. Boleh kata kebanyakan petani, kalau saya lalui dengan petani yang bersama dulu, banyak yang melabur terpaksa jual sekeping tanah lain untuk melabur pada durian. Dan pelaburan ini sangat mencabar. Kalau kita tanya yang sudah menceburi, dia akan setuju. Kalau yang belum menceburi, dia akan membantah. Kalau yang tukang jual baja, dia akan memudahkan kita, kata kos murah, sebab hasratnya hanya menjual baja. Kalau yang jual benih, dia akan kata tak bayar tinggi juga, sebab hasratnya untuk melariskan benih. Tetapi bagi saya sebagai seorang petani juga, secara ikhlas dan secara jujurnya, saya nak kongsikan ialah tidak semudah yang kita pandangkan. Kalau yang sudah menanam, dia akan setuju. Kalau yang tidak menanam, dia akan tidak setuju. Dan persepsi umum terhadap durian ialah menanam durian ini sangat menguntungkan. Tapi orang yang sudah terlibat, dia tahu menanam durian ini sangat mencabar. Bila-bila boleh rugi. Tahun ini dapat hasil banyak, tahun depan tidak. Contohnya sekarang, musim ini, awal tahun ini banyak orang kata tahun ini durian pastinya banyak. Tetapi masa tibanya bunga banyak, masa bunga kembang, hujan lebat, keguguran sangat tinggi. Dan musim ini duriannya agak kurang berbanding tahun lepas. Dan ada petani juga yang menghadapi banyak, selepas musim pokok mati. Kematian pokok boleh katakan perasaan setiap tahun 5 hingga 10 pokok. Itu kalau bernasib baik. Kalau bernasib tidak baik, kadang-kadang separuh pokok boleh mati. Jadi inilah persepsi yang kita harus tukar ataupun kita harus ketahui, ialah cabaran durian sangat-sangat tinggi.
Okey, untuk pembukaan kawasan baru, persepsinya banyak orang berpendapat diorang mesti tanam di atas bukit ataupun kawasan tinggi. Itu sebenarnya satu lagi mitos. Sebenarnya diorang boleh tanam di kawasan tanah rata, tapi bila saya sebut pastinya banyak orang yang tidak bersetuju. Tetapi persoalan saya nak tujukan, tengok di Thailand, diorang tanam di kawasan rata, hidup subur, sihat walafiat. Ini membuktikan Thailand bersedia. Contohnya teknologi busuk yang dulu sebenarnya saya dah memperkenal ataupun memperkenalkan busuk ni 16 tahun yang lepas. Tetapi masa tu tidak seorang pun bersetuju dengan idea ini. Tetapi yang peliknya hari ini bila Thailand, bila tunjuk dalam YouTube ataupun dalam Facebook yang kita tengok, yang tanam 7-8 tahun, yang buat busuk, semua orang setuju. Nampaknya kita lebih setuju Thailand daripada setuju idea daripada orang Malaysia. Di mana silapnya? Silapnya ialah kita selalu keyakinan kita terhadap diri kita masih tidak mencukupi dan kita menganggap Thailand itu lebih maju. Tetapi bagi saya rasa orang Malaysia tidak kurang daripada Thailand. Malahan ada peluangnya kita boleh bersaing secara global dengan negara jiran. Itulah sebenarnya. Persepsi itu kita nak tukar tidak mudah. Dan satu lagi kesilapan umumnya lah, boleh dikatakan ibu bapa kita sendiri jugalah. Tidak jarang kita mendengar banyak ibu bapa mengajak anak kita rajin-rajin belajar, masuk universiti, jadi petani. Kebanyakan boleh kata ajak anak jadi doktor, lawyer, engineer, masuk bidang profesional. Tetapi jarang ada yang berkebolehan masuk dalam bidang pertanian. Kalau kita nak majukan bidang pertanian, kita memerlukan lebih profesional masuk ke dalam bidang ini. Jadi ini adalah contoh-contoh dalam penanam pokok kecil ataupun persediaan tu kita kena lihat cabarannya ialah pokok mati. Apakah yang menyebabkan pokok mati? Pokok mati ada banyak faktor. Faktornya dari segi kualiti anak benih, dari segi saliran, dari segi pengairan, dari segi pengurusan perosak, dan lain-lain faktor lagi. Dan berbalik pada soalan ditujukan Cik Ali yang berkenaan dengan pokok matang. Pokok matang pula cabaran paling utama adalah pokok mati dan kejadian buah rendah, terutamanya musangking. Musangking dia memang cepat merajuk. Dia lebih cepat merajuk pada girlfriend kita. Apa yang berlaku ialah kalau girlfriend merajuk, kita boleh pujuk. Tapi kalau musangking merajuk, poket kita bocor. Dia agak sangat-sangat sensitif terhadap air. Lebih tak boleh, kurang tak boleh. Kalau semasa bunga kembang, hujan lebat, pertumbuhan pucuk baru, pastinya keguguran buah tinggi. Jadi inilah cabaran yang kita hadapi. Dan pokok yang matang juga, kalau berbuah dalam, ada yang mempunyai teknik ataupun pengetahuan untuk memastikan keziarahan buah tinggi. Tetapi kalau buah berbuah terlalu lebat, lepas buah, pokok balik jumpa pencipta, mati. Jadi ini juga kita harus tahu ialah kita harus melakukan penjarangan buah. Jadi dalam durian ini terlampau banyak faktor yang kita harus pelajari. Dan kalau kita rasa, kalau kita hanya hadir khusus sehari, 2 hari, lepas tu kita tanam durian berjaya, tahniah. Ini cuma mitos sahaja. Dia perlu melalui banyak pengalaman dan kita akan belajar secara berperingkat-peringkat. Belajar sampai mati pun ilmu durian tak boleh habis belajar. Bagi saya dah 20 lebih tahun saya belajar. Dan saya rasa apa yang saya belajar tu masih cetek, ada masih kurang lagi. Sebab dalam satu pepatah yang selalu kita kata, the more you know, the more you don't know. Lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita tidak tahu. Jadi dalam durian ni dia ada banyak rahsia-rahsia yang kita boleh bongkarkan lagi, ataupun kita boleh temui banyak lagi teknik-teknik yang boleh membantu kita untuk menguruskan durian yang lebih sempurna. Okey, nilai sepokok durian contohnya musangking. Kita ambil pokok yang sudah matang lah. Dan kita ambil purata berbuah 80 biji sepokok. Dan 2 kilo sudah cukup. Lebih kurang dapat 160 kilo. Tapi kita nak bulatkan angka supaya mudah kira, kita ambil 150 kilo sepokok. Dan disebabkan kita dah boleh lakukan pemilihan buah, jadi saya anggap tu semua buah A. Kali dengan purata sekarang harga RM40 contohnya. 150 kilo kali dengan RM40 dapatlah RM6,000. Kalau RM6,000, tolak kos RM1,000 untuk pengurusan dan penyelenggaraan pokok setahun.
untung boleh dapat 5,000. Kali dengan 20 tahun, kalau pokok besar matang, sepokok kalau mati hilang 100,000. Tetapi ini juga dipanggil angka sahaja. Pada hakikatnya susah nak dicapai sebab terlampau banyak faktor yang menggugat. Contohnya banyak orang pokok besar tetapi cabang yang berbuah kurang sebab tidak melakukan penjarangan buah, tidak melakukan cantasan dahan pada awalnya. Jadi pokok tumbuh, kita dapati banyak pokok durian. Kalau kita tengok di kampung, kebanyakan pokok durian itu dia pokok balak, bukan pokok durian. Naik tinggi dan berbuah sedikit sebab tiada dilakukan tanam terlampau rapat. Jadi di dalam kampung banyak pokok durian itu pokok balak durian, dia bukan pokok durian, bukan pokok buah durian. Jadi kita harus ketahui ialah jarak penanaman, cantasan dahan juga perlu dilakukan secara berterusan untuk memastikan pengurusan mudah. Kalau tidak, semakin tinggi pokok itu penyelenggaraan menjadi semakin mencabar. Sebenarnya kita orang kampung kena banyak bersyukur dan berterima kasih kepada industri durian terutama Musang King ini. Sejak Musang King diekspor, sebenarnya dia telah membawa harga durian kampung melonjak ke satu peringkat yang tidak pernah terfikir ataupun terlintas dalam pemikiran orang kampung. Durian kampung sekarang guna cara timbang, bukan longgok, dan harga kita tahu boleh dijual dalam anggaran RM10 dan ke atas. Ini merupakan satu daripada pertanda baik, dan kita sebenarnya ini juga dapat mengurangkan tekanan kepada kerajaan dari segi penghijraan penduduk daripada desa ke bandar, terutama Kuala Lumpur. Bila manusia terlampau padat di bandaraya, nak menguruskan agak sukar. Ini juga memberi peluang kerjaya pada orang muda supaya boleh tinggal di kampung halaman dan juga bersama orang tua. Dan biasanya orang tua mengharapkan anak muda boleh tinggal bersama sehingga dia balik jumpa pencipta. Kalau tidak, banyak yang kesian ialah kebanyakan bandar-bandar kecil jadi perkampungan orang tua-tua. Apa yang berlaku di dunia, di serata dunia, apa yang menjadi tren yang berlaku. Jadi kita melihat satu ialah kebaikan ialah harga durian ini sebenarnya daripada industri durian ini dia membawa satu berkat atau rezeki untuk orang kampung supaya budak-budak boleh terus menanam, dan menanam durian tidak memerlukan keluasan yang besar. Kalau kita buat betul-betul 10 pokok sahaja pun sebenarnya boleh hidup. Contohnya yang saya buat pengiram Musang King itu, kalau sepokok pohon kalau kita buat betul-betul secara profesional, sepokok boleh memberi pulangan 5,000 kali 10 pokok 50,000, bahagi dengan 12 bulan, sebulan perawatan 4,000. Berapa orang kampung yang kerja boleh dapat 4,000? Ini persoalan yang utama. Kalau kerja sawit pun tak boleh. Dan nak jaga 10 pokok durian, sehingga sehari nak merumput sepokok 10 hari habis. Kalau sehari nak membaja sepokok 10 hari habis. Jangan jadi tamak. Yang menjadi masalahnya banyak orang tamak. Orang tamak selalu rugi. Tahu pun peribahasa tetapi tak pernah dipraktikkan. Jadi biasanya kalau ikut pendapat dan nasihat saya ialah kalau boleh buat secara kecil-kecilan dulu, sudah pandai, sudah mahir, baru kita kembangkan. Tapi banyak orang masuk dia gunakan atas kertas. Kalau seekar boleh dapat 100,000, saya tanam 100 ekar dapatlah 10 juta. Kalau tanam 1000 ekar dapatlah 1 juta. Itu kita pun tahu angan-angan mak jenin. Apa yang berlaku ialah banyak orang ni sebenarnya pandai tak apa, dia terlebih sedikit. Jadi pengiran tu walaupun dalam interview ini penuh dengan sindiran, tapi niat saya ialah saya tidak mahu banyak orang yang terjatuh ke dalam gaung yang tidak ada penghujung. Kalau masuk durian industri ini, kalau kita tidak tahu, kita akan jatuh dalam satu telaga ataupun gaung yang tidak ada penghujung. Mati lemas, kita mati tanpa tahu sebab kita mati atau lemas. Jadi bagi saya di Malaysia ni kita sebenarnya kita boleh buat durian ni di mana-mana sahaja, dari Perlis sampailah ke Sabah. Sebab dia durian asal pun dari Malaysia, dan seandainya kita dapat menghasilkan durian berkualiti, dia akan menjadi satu industri yang selepas sawit yang boleh kata membawa banyak kebaikan untuk penduduk Malaysia, dan juga boleh menyatu padukan. Dia merupakan satu lagi duta atau ikon yang boleh menyatu padukan penduduk Malaysia. Bila kita bercerita tentang durian, semua orang boleh duduk bersama. Jarang kita bertengking sebab boleh bertukar pendapat. Dia menjadi satu mesra. Makan durian juga boleh merapat
kan silaturahim.